Sila salam. Terima kasih Tan Sri. Saya sebenarnya terpaksa merayu pada sahabat-sahabat yang lain kerana besok saya kena hadir di Mahkamah Syariah Kelang atas dakwaan mengajar tanpa tauliah. Yang mana tauliah saya mula-mula diberi, lepas itu ditarik balik atas alasan ada rekod jenayah. Bila ditanya apa itu rekod jenayah, diberitahu tahanan ISA. Lepas tu tak nak beri balik pula. Ya, tak apalah. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih pada rakan-rakan yang telah memberikan laluan untuk saya berucap pada petang ini. Dan juga saya nak ucapkan juga terima kasih atas kesudian pihak Ahli Parlimen Barisan Nasional. Khususnya yang daripada Kota Belud lah, walaupun dia tak ada petang ni. Kerana saya rasa buat kali pertama di dalam sejarah, ada seorang ahli parlimen daripada Barisan Nasional, dia mengaku dia lebih suka nak bahas bajet Pakatan Rakyat berbanding dengan bajet Barisan Nasional. Ya? Tapi malangnya bajet Pakatan Rakyat, bajet Pakatan Rakyat tak diberi peluang untuk dibentang. Namun demikian, saya rasa ianya persiapan, Tan Sri, ianya persiapan untuk masa depan, di mana semua bajet-bajet selepas ini akan merupakan bajet Pakatan Rakyat dan yang akan dibentangkan di dalam parlimen oleh kerajaan baru daripada Pakatan Rakyat. Ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri yang mana dalam ucapan bajet beliau membidas Pakatan Rakyat hingga hampir dalam 2 jam tu hampir 25 minit dia tumpukan kepada Pakatan Rakyat. Ini merupakan satu pengakuan akan kekuatan yang ada kepada Pakatan Rakyat. Yang mana mahu tak mahu dia terpaksa merujuk juga kepada Pakatan Rakyat kerana dia sedar ianya merupakan satu kuasa rakyat yang kuat yang mampu membawa perubahan kepada lanskap politik negara melalui pilihan raya umum yang akan datang. Dan perkara ini nak merujuk siapa ada dua pihak juga dua pihak saja, bukan ada di 3 dalam parti. ucapan Perdana Menteri muka surat 59 di mana dia kata kita tahu ada pihak yang menyeru supaya mereka diberi peluang untuk membentuk kerajaan secara berlapang dada dalam sebuah negara yang demokratik. Kita faham tidak salah menawarkan diri kerana mereka juga ada hak. Namun pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan siapa akan mendapat mandat melalui peti undi. Bagi saya, walaupun ianya tidak disebut secara terus terang dan secara eksplisit, ianya memberikan satu signal kepada semua wakil rakyat Barisan Nasional dan juga rakyat jelata untuk menerima hak pihak pembangkang. Sekiranya dalam pilihan raya umum yang akan datang, rakyat memilih Pakatan Rakyat, itu adalah hak rakyat dan adalah hak Pakatan Rakyat pada ketika itu untuk membentuk kerajaan. Maka golongan-golongan yang sering menimbulkan masalah, ya, yang memberikan amaran bahkan akan berlakunya kacak kucing, kucak kacir, dan sebagainya. Sekiranya Pakatan Rakyat memerintah, mereka harus menerima nasihat dan pandangan Perdana Menteri yang secara ikhlas memberitahu rakyat ini hak dalam sistem demokrasi. Kalau Pakatan Rakyat yang dipilih terima dengan baik. Ya? Ya, baik. Ini dalam anggota. Terima kasih Datuk Tua. Saya menyokong dan saya rasa itu perkara yang baik ditimbulkan semula. Tapi saya nak tanya Shah Alam. Shah Alam tentu tak lupa. Dalam kita cerita perkara yang sama juga, Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan dan seorang Menteri Kanan yang mewakili Kementerian Pertahanan pernah bercakap bahasa yang lebih kurang sama macam Shah Alam kata tadi. Bezanya dia kata,
dia akan mempertahankan Perdana Menteri walaupun dengan nyawanya sekali. Jadi logik ke tidak dalam perbincangan nak minta pengesahan atau janji ni, peralihan kuasa dengan elok ni, kita tak boleh dengar lagi percakapan-percakapan jenis macam tu. Adakah ni logik berjanji mereka ni nak kata secara elok, ataupun ada perkara lain yang kita tidak tahu ni, insyaAllah. Terima kasih. Baik, saya rasa kita memberikan husnuzan. Yang penting ini adalah mesej yang mutakhir, yang disampaikan melalui belanjawan terakhir yang dibentangkan oleh Barisan Nasional dalam sesi ini. Sabarlah. Lalu sekiranya inilah mesej yang disampaikan kepada rakyat, maka ianya merupakan satu perkara yang kita terima dengan baik, di mana hak kita diiktiraf, tidak lagi dibidas seperti mana yang dibidas oleh Tenggara, ya, kacau lah, timbul kacau lah. Ini peranan pembangkang, di mana kita menawarkan diri kita dengan bajet kita, dengan kepimpinan yang sedia ada, untuk memberikan kepada rakyat alternatif. Dan kalau rakyat pilih dan terima dengan baik. Ya, saya beri laluan pada Seri Gading. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam, sahabat lama. Yalah. Yang amat berhormat Perdana Menteri bercakap dalam konteks negara demokrasi. Memanglah siapa yang dipilih oleh rakyat, dialah yang berhak. Dan telah pun terbukti, Kelantan dimenangi oleh PAS, kita tak kacau. Penang, Selangor, kita tak kacau. Itu hak. Segala. Okay. Jadi kalau saya yalah, kalau dia menang, kita iktiraf. Tapi kalau kerajaan kita menang, barisan menang, apa pandangan Shah Alam pula? Macam mana? Itu pilihan rakyat. Bagaimana? Jangan demonstrasi kat jalan pula besok. Yang Berhormat Seri Gading, Barisan Nasional dah menang 12 kali dah. Ini bukan kali pertama. Lalu yang pesanan ni untuk benda yang baru, yang tak pernah dialami, takut-takut orang tak boleh terima. Soal Barisan Nasional dah menang, kita dah terima dengan baik dah berkali-kali. Hanya harapan kita dan pesanan kita, kalau kita dah akui ianya adalah hak rakyat, maka beri kuasa benar-benar kepada rakyat. Jangan menggunakan pengundi hantu, jangan daftarkan warga asing, berikan IC, gunakan taktik kotor, dan harap terimalah dengan baik. Bila rakyat Kelantan dah beri kepada kerajaan PAS, Pakatan Rakyat, berilah hak rakyat Kelantan. Royalti minyaknya, beri bantuan kepada kerajaan negeri Selangor. Janganlah nak pergi pindahkan pegawai-pegawai yang cemerlang, yang membantu kerajaan negeri, nak hantar pergi ke Putrajaya seperti mana yang ingin dilakukan. Ianya merupakan tindakan-tindakan yang berniat jahat, hasil daripada ketidaksanggupan untuk menerima hakikat. Rakyat Selangor dah tolak Barisan Nasional. Terimalah. Inilah di antara sebab banyak yang sakit jantung lah, tension lah, kerana susah nak terima hakikat. Pakatan Rakyat dah menang 5 negeri. 1 negeri dirompak dan dirampas balik dengan cara yang tidak bertamadun. Tapi Pakatan Rakyat terus mengharungi suasana dan keadaan begitu dalam keadaan yang tenang dan aman. Ya, saya nak teruskan. Dalam muka surat 60 pula, Datuk Seri Perdana Menteri menyebut, pujangga bermadah, bumi mana tak ditimpa hujan, gading mana yang tidak retak. Kita akur kerajaan Barisan Nasional tidak bebas dari kekhilafan. Tetapi, tak apalah tu yang tetapi tu. Yang pentingnya, mengakui ada kekurangan. Tapi bila kita sebut tentang kekurangan-kekurangan ini, seperti mana persoalan prestasi kerajaan Barisan Nasional selepas 55 tahun memerintah negara, dalam keadaan negara kita ada minyak, dalam keadaan negara kita ada bijih, dalam keadaan negara kita dulu kaya dengan getah, dengan kelapa sawit dan bermacam-macam, berbanding dengan Korea Selatan, berbanding dengan Singapura. Jawapannya, Singapura tu pulau yang kecil,
Oh, mungkin itulah sebabnya kenapa kerajaan Malaysia yang melihat negara yang besar ni masalah, maka diserahkan Limbang ke Brunei. Diserahkan tanah di Singapura yang tanah apa ni? KTM yang apa, pagar apa? Tanjung Pagar ke Singapura. Pulau Batu Putih dia serah pada Singapura. Kerana apa? Kerana kita ni besar sangat. Kita nak maju, nak jadi hebat, kena jadi kecil macam pulau macam Singapura. Adakah ini punya hujah? Ya? Iskandar pun diserah kepada Singapura untuk nak membangunkan. Adakah ini corak yang ada pada pemikiran yang ada pada Penjelasan Perdana Menteri? Baik, Teluk Intan. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Tadi mengenai perbandingan ni ada Kota Belud mengatakan oleh sebab adanya tentera Amerika Syarikat di Korea, maka ekonominya baik. Adakah kita boleh katakan mutu permainan bola sepak di Korea Selatan begitu tinggi disebabkan oleh Angkatan Tentera Amerika Syarikat? Adakah boleh setuju ke Shah Alam? Dia sebenarnya, Yang Berhormat Teluk Intan, saya merasakan hadirnya tentera Amerika Syarikat itu bukan satu perkara yang boleh semestinya menjadi satu perkara yang positif. Korea terpaksa menghadapi peperangan. Ia terpaksa menghadapi bermacam-macam cabaran. Ia tidak ada kekayaan negara seperti mana Malaysia. Dalam keadaan ianya dibantu oleh Amerika Syarikat, bantuan yang diberikan kepadanya oleh Amerika Syarikat tidak boleh dibandingkan dengan bantuan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada negara Malaysia dengan kekayaan minyak dan gas. Tetapi hakikatnya, Kerajaan Barisan Nasional telah gagal. Masalahnya, bila kita tegur, melenting-lenting. Sedangkan tadi disebut oleh Perdana Menteri, pujangga bermadah. Bumi mana tak ditimpa hujan? Gading mana yang tak retak? Ini kata-kata Sri Gading je yang tak retak. Tu pun tak tentu tu. Mana tahu mungkin dah retak buat CT scan. Maka ini menunjukkan kata-katanya pandai, cantik, elok, tetapi dari segi pelaksanaannya jauh berbeza. Sebelum saya sentuh bajet, ada beberapa isu yang telah dibangkitkan yang memerlukan respons, Tuan Speaker. Yang pertama, masih ada pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional dan daripada pihak bebas yang kurang bebasnya yang menganggap bahawa kebangkitan rakyat di Timur Tengah adalah merupakan rancangan Barat dan Yahudi. Bahawa sebenarnya Husni Mubarak adalah hero umat Islam. Bahawa Muammar Gaddafi adalah hero umat Islam. Bahawa Zainal Abidin adalah hero umat Islam. Dan apabila mereka dijatuhkan, mereka ni dijatuhkan oleh musuh-musuh Islam, Barat dan Yahudi. Sedangkan yang memenjarakan rakyat di Timur Tengah adalah mereka-mereka ini. Saya tak boleh daripada mengelakkan diri daripada menganggap bahawa kata-kata yang sebegini dikeluarkan oleh mereka-mereka yang semacam Husni Mubarak dan semacam Muammar Gaddafi yang ingin supaya menindas rakyat, mengungkung rakyat, menguasai rakyat dan menggunakan segala apa yang ada untuk terus memerintah, merompak kekayaan negara dan meninggalkan rakyat dalam keadaan kemiskinan seperti mana yang telah berlaku di Mesir, seperti mana yang telah berlaku di Libya, seperti mana yang telah berlaku di Tunisia di bawah pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Mereka nak cuba bawa pula perumpamaan-perumpamaan itu kepada negara Malaysia dan mengatakan bahawa Suaram mendapat duit daripada pihak antarabangsa dengan tujuan untuk menjatuhkan sebuah kerajaan Islam kononnya. Saya sebenarnya nak ucapkan tahniah kepada Suaram kerana berjaya mendapatkan balik sebahagian daripada duit rakyat Malaysia
yang kerajaan Barisan Nasional bayar pada APCO, Yahudi Zionis, yang dibayar sebanyak 147 million juta kepada APCO. Bodohnya Suaram, dia ambil duit daripada luar negara untuk menentang rasuah di dalam negara. Bijaknya Barisan Nasional, dia bayar Zionis Yahudi 147 juta. Duit rakyat disalahgunakan dengan tujuan supaya adanya pakar image building yang boleh mengelabukan mata rakyat supaya terus menyokong Barisan Nasional. Apa sebenarnya masalah Suaram ni? Yang dia dapat duit, timbul isu Skopin. Marah sangat. Pengkhianatan. Bila nak didedahkan adanya penyelewengan, bila nak didedahkan adanya salah guna kuasa, itu satu pengkhianatan. Pemikiran yang waras ke yang sebegini? Dikatakan kami daripada Pakatan Rakyat menipu. Dengan pendedahan yang terbaru, tidak ada perbicaraan di Perancis. Hakikatnya, siasatan yang dilakukan oleh seorang hakim Perancis menunjukkan bahawa adanya prima facie. Kalau tidak, takkanlah hakim nak buang masa nak siasat. Hakim tak ada kerja ke? Sudah pasti adanya bukti-bukti yang kukuh, yang mana dengan izin, in the build up towards the case, hakim menyiasat dulu menggunakan kekuasaan yang ada pada hakim. Sistem Perancis berbeza. Siasatan ini bukan siasatan calang-calang. Ianya merupakan siasatan yang resmi, yang dilakukan oleh hakim yang resmi, bukan hakim di kedai kopi. Ya, Bayang Pas. Syalam. Ya, balik pulau, sorry. Perancis menggunakan pendekatan perundangan sivil atau civil law yang bersifat inquisitorial. Maksudnya hakim ni boleh main peranan proaktif berbanding dengan peranan di Malaysia adversarial. Tapi lebih pada itu lagi, di Malaysia pun di bawah kanun prosedur jenayah ada juga dulu sebelum ianya dihapuskan, namanya preliminary inquiry. Maksudnya hakim juga boleh bersiasat. Jadi perkara itu bukan satu perkara yang baru. Pernah ada juga kat Malaysia dulu. Cumanya kita isunya bukan isu perbicaraan tu, isunya ialah tindakan perundangan. Terima kasih. Balik pulau. Boleh masuk dalam ucapan saya. Yang satu lagi poin yang saya nak sentuh, tapi tadi sebenarnya saya dah sentuh sikit lah, tapi mungkin boleh nak dikupas, ialah tuduhan bahawa tiada aspek Islam dalam bajet Pakatan Rakyat. Inilah yang sedihnya. Otak penjajah yang menganggap Islam ini masjid, wakaf, haji, cerai, kahwin dan sebagainya. Soal persoalan mengurus kerajaan dan negara dengan adil, dengan telus, memberikan kepentingan kepada rakyat, menentukan tidak ada kronisma, menentukan tidak ada rasuah, tidak ada penyelewengan, menggunakan wang negara untuk kebajikan dan kepentingan rakyat. Ini semua seolah-olah dianggap oleh mereka-mereka yang membuat pertuduhan itu tak ada kena-mengena dengan Islam. Inilah sebabnya kenapa dulu kerajaan British dia puaskan hati orang Melayu, saya benakan masjid untuk kamu, saya tak ganggu masjid kamu. Kamu ada wakaf, kamu ada sultan, aku tak kacau. Apa lagi nak pergi naik haji? Pergilah naik haji. Tapi kekayaan negara dirompak, orang anggap, oh mereka ni tak sentuh Islam, mereka hormat Islam. Inilah pemikiran yang perlu kita kikis. Hakikatnya, apabila ada kronisma, apabila ada rasuah, apa yang berlaku? Berlakunya kezaliman. Duit yang sepatutnya kekal dalam perbendaharaan, yang boleh digunakan untuk membina sekolah-sekolah, yang boleh digunakan untuk membina hospital, akhirnya keluar dan masuk dalam poket-poket
golongan kroni-kroni ini. Ini merupakan satu kezaliman yang tidak ada maaf baginya mengikut syariat Islam. Ianya tak ada beza dengan soal merompak dan melanon, tetapi hanya dilakukan dengan cara yang in inverted commas halal kerana ada lesen. Sedikit kejelasan ini penting dalam konteks pengurusan keuangan, pengurusan negara dan salah guna kuasa. Saya mendapat maklumat bahawa ada sebuah kedutaan Malaysia di luar negara di Timur Tengah yang ditutup 3 hari. 3 hari tutup, ni sedang tutup. Kerana adanya salah seorang daripada Malaysia, FLOM, First Lady of Malaysia, mengadakan lawatan di sana dan terpaksa tutup kedutaan 3 hari. Diumumkan begitu. Ini apa hal ni? Mungkin itu adalah sebagai hujah untuk membuktikan bahawa tidak benar wanita dipinggirkan. Ada wanita yang diberikan keutamaan. Tapi malangnya satu tu. Dalam soal bajet itu sendiri, saya ingin menyentuh beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama, bajet Barisan Nasional tumpu pada persoalan memberi ubat painkiller tanpa mengubati penyakit ekonomi negara sebenar. BR1 Malaysia, rebate smartphone, RM250 untuk bujang dan lain-lain. Semuanya diberi. Lepas itu keadaan kembali seperti asalnya. Masalah ekonomi negara tak selesai. Orang ada brain tumor, pening kepala, bagi ubat Panadol. Ni doktor mana ni? Mungkin doktor gigi. Doktor yang sini tak payah gigi. Masalah ekonomi negara apa dia? Kos hidup yang tinggi bagi kebanyakan rakyat. Soal harga barang yang mahal yang tak dapat diselesaikan melalui BR1 Malaysia. Tak boleh diselesaikan dengan memberikan rebate RM200 untuk smartphone. Soal kebergantungan kepada minyak sebagai sumber pendapatan yang terutama. Sedangkan minyak ini semakin hari semakin kurang. Dalam keadaan negara kita masih kaya dengan minyak, hutang negara yang merupakan masalah yang ketiga terus meningkat dan menggunung. Cobalah ahli-ahli berhormat fikirkan apa yang akan berlaku dalam masa 15 tahun bila minyak dah tak ada. Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita melainkan hutang negara yang mungkin pada ketika itu dah hampir 1 trilion. Kerana sekarang ini pun sudah 500 bilion lebih. Sekejap lagi. Sambil itu, hutang seisi rumah. Kadar yang tinggi ini pun tak selesai. Bagi RM500, bagi RM250, bagi rebate RM200. Masalah ini terus kekal. Dan pembezaan pendapat yang melebar. Gini koefisien negara Malaysia ni setara dengan negara-negara di Afrika. Masalah rasuah dan kronisme berterusan. Ketirisan dan kebocoran berterusan. Malahan layanan yang istimewa yang diberikan kepada syarikat-syarikat minyak dan gas dengan 10 tahun bebas cukai adalah merupakan bukti dasar kronisme itu diteruskan. Bajet Pakatan Rakyat menumpukan kepada persoalan menurunkan kos dan menentukan adanya duit lebihan dalam poket rakyat untuk perbelanjaan dengan menurunkan harga minyak, mansuhkan tol, turunkan harga kereta, mansuhkan hutang PTN dan lain-lain. Langkah-langkah ini mempunyai kesan yang menyeluruh. Ini merupakan structural changes dengan izin which will solve
the economic problem of the ordinary man in the streets. Kos hidup turun, harga barang turun, harga minyak turun, harga barang turun, harga makanan turun. Tol tak ada, semua turun. Dan lupakanlah lagu lama tu, bankrupt lah, bankrupt lah, bankrupt lah. Kita dah dengar dah banyak kali. Itu bila menang Kelantan, bankrupt Kelantan. Menang Kedah, bankrupt Kedah. Menang Selangor nak beri air percuma, bankrupt Selangor. Carilah lagu lain. Dah tak tahu apa lagu yang lain, diam. Saya hanya ada 2 minit je lagi, ke 5 minit je lagi. Indra Mahkota, Selingat, ambil 1 minit je. Saya nak tanya Shah Alam. Ya. Kalau kita perhati Shah Alam, kerajaan suruh kita bahas ni sampai ke malam. Kadang-kadang itu hari sampai 2 minit lagi, sampai pukul 12. Sampai pukul 3 pagi pun ada. Tapi Shah Alam ingat ke tidak, sepanjang tempoh perbahasan sejarah parlimen, pernah tak sekali kerajaan lepas kita bahas, dia ubah belanjawan ni daripada naik ke turun, turun ke naik, atau ambil kira ke tidak apa yang kita bahas ni sampai sehari suntuk? Insyaallah. Ya. Setakat mana yang saya ingat tak ada. Ya. Inilah yang dia katakan dia gunakan the dictatorship of the majority. Bulldoze. Walaupun hujah-hujah yang kita kemukakan bernas, tapi tak nak terima. Hakikatnya pemberian-pemberian itu tidak menyelesaikan masalah. Dan dasar kronisma itu diteruskan dengan dasar risk sharing agreement kepada syarikat-syarikat oil and gas yang nak membuat kerja-kerja exploration dan production daripada marginal fields. Yang mana risk sharing agreement ni maknanya kalau dia belanja, dia cari tak jumpa, kerajaan kena bayar dia balik, Petronas kena bayar dia balik. Sedangkan production sharing agreement dulu tak ada. Dan diberikan kepada syarikat-syarikat kroni. Pakatan Rakyat dalam bajet kita, kita kata serahkan kontrak ini kepada anak syarikat kerajaan negeri. Biar di negeri di mana minyak itu ada mendapat manfaat lapisan kedua. Bukan sekadar yang 20% royalty, tetapi anak syarikat kerajaan negeri juga dibenarkan untuk melibatkan diri dan mendapatkan hasil daripada sumber asli milik negeri itu. Tuan Speaker, saya ada. Dah habis dah. Saya minta 1 minit je. Ya. Isu Rohingya. Saya nak masukkan dalam ucapan saya. Kerajaan mesti berperanan untuk mengingatkan negara Myanmar akan persoalan prinsip-prinsip keadilan sejagat yang termaktub dalam The ASEAN Charter. ASEAN Charter mengandungi di antara lain soal the respect for international law and human rights. Kita semua faham orang-orang Rohingya ini telah dilucutkan kerayaatannya oleh sebuah kerajaan junta tentera jenis yang disayangi oleh wakil bebas yang berucap tempoh hari, yang menyokong Husni Mubarak, Muammar Gaddafi dan sebagainya. Militeri junta ini menarik balik kerakyatan mereka, sedangkan orang-orang Islam telah berada di negara Burma semenjak abad ke-10, dan orang-orang Islam daripada daerah Bengali telah dibawa masuk beramai-ramai oleh kerajaan British semasa Burma di bawah pentadbiran British. Mereka telah berada di sana beratusan tahun, tetapi militeri junta jenis yang disanjungi oleh pemimpin-pemimpin tertentu, mereka telah merampas kerakyatan orang Rohingya, sehingga akhirnya mereka ini menjadi sebagai orang-orang yang tidak ada hak, tidak ada kerakyatan, tidak ada harta, dan boleh diperlakukan dengan sesuka hati. Kerajaan Malaysia tak boleh melepaskan diri dan cuci tangan dengan mengatakan ini merupakan dasar tak campur tangan
Ini soal basic human rights. Sama ada campur tangan ataupun tak campur tangan, akhirnya kena campur juga kerana pelarian Rohingya datang ke Malaysia. Mengapa tidak dipanggil duta Myanmar dan diberitahu padanya, lihatlah kepada Malaysia, negara yang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, dan bagaimana kita menangani masalah dengan cara yang saling hormat menghormati dan yang cara yang adil. Kerajaan mungkin perlu juga mendapat sokongan dan bantuan daripada persatuan-persatuan Buddha yang berada di dalam negara ini. Kerana hakikatnya sentimen politik, jenis sentimen yang ingin diapi-apikan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab di Malaysia ini, sentimen politik itulah yang menyebabkan kaum Rohingya diperlakukan sedemikian rupa, sedangkan kita yakin agama Buddha tidak menganjurkan tindakan yang seganas itu. Inilah pentingnya adanya kewarasan politik. Terima dengan baik dan lapang dada. Kalau rakyat nak tukarkan kerajaan, nak beri pada Pakatan Rakyat, terima. Jangan mengapi-apikan dengan tuduhan yang tadi dikatakan kerajaan Selangor 6 Christians in the state government exco. Ini disebut oleh Yang Berhormat Bagan Serai. Ada 10 exco negeri Selangor. Padang Serai, maaf. Ada 10 exco negeri Selangor. Dia buat kenyataan 6 adalah Kristian. Dia menunggu seorang yang daripada Hindu. Nak berikan gambaran seolah-olah orang Islam telah kehilangan kuasa di negeri Selangor. Inilah permainan yang tidak bertanggungjawab yang rakyat akan tolak. Dan saya harap semua ahli parlimen jangan menggunakan pendekatan yang tidak bermaruah ini. Sebenarnya di negeri Selangor, Kristiannya adalah Teresa, Elizabeth dan Xavier. 3 je. Yang Buddha adalah Ronnie, Ian dan Teng Chiang Kip. Yang Islamnya adalah Yaakob, Roziah, Yunus, Iskandar, Halimah, Haniza dan Tan Sri Khalid Ibrahim. Saya kesian orang-orang yang tak pandai kira. Ya. Saya ucapkan terima kasih.